Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati tuan-tuan profesor, tuan pengurusan tertinggi, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Hari ini Sayyidul Ayyam, kita dapat bertemu. Alhamdulillah, kita telah diberikan keizinan oleh pihak pengurusan tertinggi untuk melaksanakan tazkirah Jumaat secara bertemu, yang mana sebelum ini kita telah melaksanakan tazkirah sebelum Jumaat secara maya. Jadi hari ini kita mulakan semula kita punya tazkirah sebelum Jumaat kita secara pertemuan dua muka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perbahasan yang sebelum ini kita telah membicarakan satu tajuk yang mana mengingati kematian dan kehidupan akhirat serta zuhud terhadap dunia. Kita telah membicarakan dengan panjang lebar. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab yang seterusnya berkaitan dengan manfaat menziarahi kubur. Manfaat menziarahi kubur. Para ulama berkata, sesuatu yang paling besar manfaatnya bagi hati ialah menziarahi kubur. Seperti mana yang kalau kita lihat tuan-tuan, hati merupakan raja bagi anggota tubuh badan kita. Yang mana kalau kita lihat sebahagian ulama salafun salih, ulama-ulama salih yang terdahulu dalam membahaskan berkaitan dengan hati, dia mengatakan bahawa al-a'malu zahirah la takuna salihatan maqbulatan. Sesungguhnya amal-amal yang zahir barangkali tidak menjadi amal yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali secara amalan yang zahir dia barangkali tidak menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, illa biwasatatil a'malil qalbi wal a'dha, dia katakan, melainkan dengan cara ataupun melainkan dengan melalui perantaraan hati, melalui perantaraan amalan hati, wal a'dha'u junudih, dan juga tentera-tentera anggotanya. Dan dia mengatakan bahawa fa idza khabithal malak khabitha junuduh, apabila buruk tenteranya ataupun apabila buruk sahaja raja dia, maka buruklah amalan ataupun buruklah tentera-tenteranya. Maka di sini tuan-tuan, ulama ini mengatakan bahawa sesuatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada hatinya, yang mana hati ini merupakan raja bagi setiap anggota-anggota tubuh badan kita. Dan sekiranya hati itu bersih, maka setiap pekerjaan dan setiap anggota kita akan menjadi bersih. Tetapi apabila hati kita tidak bersih ataupun hati kita kotor, maka setiap anggota-anggota tubuh badan kita akan menjadi kotor dalam amalan-amalan kita. Maka sebab itulah Nabi SAW menyatakan bahawa sesungguhnya pada jasad manusia itu ada seketul daging. Iza salaha salaha amaluhu. Apabila baik ketulan daging itu, maka baiklah seluruh anggotanya. Apabila buruk ataupun apabila rosak anggota daging tersebut, maka rosaklah seluruh anggotanya. Dan Nabi mengatakan fahiya qalbuh, dan itulah adalah hati. Maka di sini kalau kita lihat dalam perbahasan manfaat menziarahi kubur ini, dia ada satu tanda kepada kita dalam bagaimana kita nak melembutkan hati kita untuk beramal ibadah dalam kehidupan harian kita. Dan kalau kita lihat, yang pertama dia mengatakan bahawa apabila hati telah menjadi keras, maka ada 4 cara yang boleh dilakukan untuk mengubatinya. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan apabila hati itu telah menjadi keras, maka ada 4 cara yang boleh dilakukan untuk mengubatinya. Walaupun kita katakan banyak amalan-amalan yang telah dipertunjukkan oleh baginda Nabi SAW untuk mengubat cara ataupun mengubat hati kita yang keras, ataupun kalau kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala hati kita masih lalai. Tetapi Imam Qurtubi rahimahullah taala mengatakan ada 4 cara. Yang pertama dia mengatakan bahawa
membuang semua penyakit hati dengan cara menghadiri majlis ilmu yang memberikan pelajaran mengenai hikmah mengingati kematian, cerita orang soleh, khabar baik dan ancaman. Semuanya dapat mengubah hati menjadi lembut. Ini adalah faedah yang pertama yang Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala maklumkan kepada kita, nukilkan kepada kita. Cara yang pertama untuk melembutkan hati ialah dengan menghadiri majlis-majlis ilmu. Kita tidak menafikan bahawa tuan-tuan dengan menghadiri majlis ilmu yang kita hadir, ataupun ketika mana kita datang solat, kita duduk bersama dengan para asatizah, dengan para alim ulama dan sebagainya, ia akan menjadikan diri kita ataupun menjadikan hati kita menjadi hati yang lembut. Kerana padanya dibacakan ayat suci Al-Quran, dikongsikan pengalaman-pengalaman para ulama, pengalaman-pengalaman salafun salih, orang-orang soleh yang terdahulu, dalam bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat bagaimana mereka ini juga, orang yang hadir ke dalam majlis ilmu ini, mereka memperolehi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punca hati seseorang itu menjadi keras, tuan-tuan, adalah disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan bayangkan kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW memaklumkan kepada kita bahawa dengan menghadiri majlis ilmu ini, para malaikat meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang hadir ke majlis ilmu. Walaupun pada dasarnya, asasnya, niat dia bukan kerana untuk menghadiri majlis ilmu, tetapi hanya sekadar untuk melalui majlis ilmu, tetapi dia duduk sebentar untuk mendengar apa yang disampaikan oleh para penceramah dan sebagainya, tetapi dia juga mendapat keberkatan dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati seseorang itu akan menjadi bersih, hati seseorang itu akan menjadi lembut. Maka ketika mana dibacakan ayat Al-Quran, maka dia akan bertambah takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat dengan cerita-cerita orang yang soleh, kisah-kisah orang yang soleh, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juhud mereka dalam melazimi ibadah, mereka mengingati kematian. Bagaimana kalau kita lihatkan kisah-kisah ulama yang terdahulu, di antaranya Ali bin Fudail bin Iyad, bagaimana dinamakan sebagai kutil Quran, orang yang dibunuh dengan menggunakan Al-Quran, disebabkan hanya sekadar mendengar ayat Al-Quranul Karim yang berasaskan kepada ancaman, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang ancaman api neraka, berceritakan tentang azab api neraka. Disebabkan iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia boleh pengsan ketika mana hanya sekadar mendengar ayat yang berkaitan dengan ancaman. Maka itu akan menjadikan kepada kita sebagai pembakar semangat kepada kita untuk kita mencontohi akhlak dan juga keterampilan dan cara hidup orang-orang soleh yang terdahulu. Itu adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang dapat melembutkan hati kita ialah dengan banyak mengingati kematian. Diceritakan bahawa ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya tentang hatinya yang telah menjadi keras. Aisyah lalu menjawab, perbanyakkanlah mengingati mati, kerana perkara itu dapat membuat hatimu menjadi lembut. Wanita itu kemudian melaksanakan perintah Aisyah radhiyallahu anha sehingga hatinya menjadi lembut. Kita lihat tuan-tuan, sebab itu baginda Nabi SAW mengatakan kepada kita, orang yang paling cerdik, orang yang paling pandai adalah orang yang mengingati kematian. Di sini tuan-tuan, Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita, orang yang sentiasa mengingati kematian adalah orang yang pandai, orang yang cerdik, kerana dia akan mempersiapkan diri dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan sentiasa memuhasabahkan diri dia bagaimana ibadahnya, bagaimana dosa-dosanya. Sekiranya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan menyebabkan dia termasuk dalam golongan orang yang bahagia ataupun dimasukkan ke dalam golongan yang celaka. Maka semua itu akan difikirkan oleh orang-orang yang sentiasa mengingati tentang kematian. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuan-tuan, ketika mana dia ni duduk di Madinah Al-Munawwarah, ketika itu dia menjadi khalifah, dia menjadi pemimpin pada ketika itu. Ketika mana dia menjadi pemimpin, sedang dia bersama dengan sahabatnya, dia tiba-tiba dia menangis. Lalu dia mengatakan bahawa aku takut ada seekor kambing yang mati di sebelah sungai Ifrat, dia kata.
Aku takut sekiranya ada seekor kambing yang mati di sebelah sungai Efrat, aku akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika mana aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan, nak dikatakan sungai Efrat tu di Iraq ni, tuan-tuan. Ketika itu Umar bin Khattab di Madinah, dia hanya memimpin pada ketika itu. Dan bayangkan, hanya sekadar seekor kambing yang mati, Umar bin Khattab menangis kerana apa, tuan-tuan? Kerana dia takut dengan kematian seekor kambing ini akan ditanya, akan disiasat oleh Allah Azza wa Jalla ketika mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, dia mempunyai satu kesukaan, dia mempunyai satu hobi, iaitu hobi Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ialah memanah. Dia suka memanah. Ketika mana satu hari, tuan-tuan, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dia sedang memanah, tiba-tiba dia punya busur itu tersalah bidik. Dia tersalah bidik dan terkenalah ke satu rumah orang. Dia terkena ke sebuah rumah orang dan terpacaklah anak panah itu di rumah orang tersebut. Lalu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dia duduk, kemudian dia menangis teresak-esak. Bila menangis teresak-esak, sahabat yang bersama dengan Imam Al-Bukhari mengatakan, "Wahai Imam," dia katakan, "sabar. Bukan kau bunuh orang pun, kau hanya tersalah bidik sahaja. Engkau hanya tersasar saja anak panah tersebut dan tidak menyebabkan kerosakan yang besar." Tetapi Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dia pergi bertemu dengan orang yang berada dalam rumah tersebut dan berkali-kali dia meminta pengampunan, minta maaf kepada orang yang berada dalam rumah tersebut. Orang yang berada dalam rumah tersebut ataupun tuan rumah tadi mengatakan bahawa, "Wahai Imam, tak apa tuan-tuan, tak apa wahai Imam," dia kata, "tak ada masalah. Hanya sekadar anak panah itu melekat pada salah satu kayu di rumah kami. Andai kata pun sekalipun rumah kami roboh disebabkan engkau wahai Imam, tidak menjadi masalah bagi kami. Kerana engkau orang yang soleh, kau imam hadis," dia kata. Tapi Imam Al-Bukhari mengatakan, "Wallahi, kalau engkau tidak mengampunkan segala perbuatan yang aku lakukan, kezaliman yang aku lakukan, aku takut ketika mana aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, aku akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan kezaliman aku kerana aku telah salah untuk membidik rumah kamu." Sampai tahap macam tu, tuan-tuan, orang-orang yang soleh terdahulu mengingati kematian kerana dia nak mempersiapkan diri dia ketika mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertemu dengan hati yang sejahtera. Hanya sekadar dia membawa amalan-amalan soleh, dia kalau boleh dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan diperhitungkan itu dengan amalan yang sangat-sangat mudah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, "Allahumma hasibni hisaban yasira." Nabi mengajarkan kepada kita, doalah dengan doa ini, "Ya Allah, hitungkanlah segala amalan-amalanku dengan perhitungan yang sangat mudah." Sebab itulah Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, barang siapa yang disiasat amalan dia, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Disiasat ni macam mana, tuan-tuan? Setiap saat, setiap ketika, setiap hari, setiap amalan, baik buruk, baik amal soleh ataupun baik amalan yang tidak baik, semua amalan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi mengatakan, barang siapa yang disiasat amalannya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan walaupun satu amalan. Tetapi bila seseorang itu dinilaikan amalan tersebut dengan amalan yang sangat-sangat mudah, dengan nilaian ataupun siasatan yang sangat mudah, Allah melihat satu sikit saja, kemudian Allah mengatakan, "Aku ampunkan segala dosa kau," maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, dengan mengingati tentang kematian ni, tuan-tuan, kita akan berfikir tentang masa hadapan kita. Kehidupan kita ini, tuan-tuan, adalah kehidupan yang sangat-sangat singkat. Tetapi kehidupan kematian kita adalah kehidupan ataupun kematian yang akan kekal. Kerana apa, tuan-tuan? Hidup kita mungkin hanya sekadar 63 tahun ataupun paling-paling lama mungkin 100 tahun. Tetapi kehidupan di akhirat kelak, tuan-tuan, mungkin puluhan ribu tahun kita akan hidup di sana. Ketika mana kita masuk ke dalam kubur, mungkin kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jutaan tahun akan datang. Maka apa bekalan-bekalan kita ni, tuan-tuan? Sebab itulah Nabi SAW mengatakan bahawa yang pertama tadi, orang yang cerdik adalah orang yang memikirkan tentang kematian.
dan mempersiapkan diri dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kalau kita lihat orang yang memikirkan tentang kematian, dia akan fikir di manakah tempat dia. Adakah dia akan bersama dengan orang yang bahagia, atau dia akan bersama dengan orang yang dicelakakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa na'udzubillah min dzalik. Dan dia fikirkan tentang syurga, dia akan memikirkan tentang neraka. Dia akan mempersiapkan diri dia bagaimana cara dia akan mati. Dia akan cuba untuk menjauhkan diri dia daripada terkena dengan azab api neraka Jahannam. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana Amr al-As menceritakan tentang hakikat kematian ataupun hakikat neraka Jahannam ini tuan-tuan, Amr al-As mengatakan bahawa law ya'lamu ahadukum haqiqatu Jahannam, kalaulah seseorang di kalangan kamu itu mengetahui tentang hakikat neraka Jahannam, la saraha minha, nescaya kamu akan menjerit daripadanya, kamu akan menjerit sekuat hati kamu daripada neraka Jahannam, hatta yang qata'a sautah, sehinggalah kamu menjerit itu sampai tak ada suara keluar dah, sehingga kan kamu dah tak ada suara kamu nak menjerit. Dan Nabi dan mengatakan bahawa wa yusalli hatta yankathiru salbih, sehinggalah kamu solat sehingga tulang berulang kamu patah hancur, sampai tahap macam tu kerana takutkan api neraka Jahannam. Yang mana kalau kita tahu hakikat neraka Jahannam ini tuan-tuan, kita akan minta perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla, ya Allah jangan kau masukkan kami ke dalam neraka Jahannam. Kerana takutnya orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, mereka memperbanyakkan mengingati kematian, mereka memperbanyakkan untuk beramal soleh. Sebab itulah kalau kita lihat Ibnu Ad-Daqqaq, Imam Ibnu Ad-Daqqaq mengatakan bahawa 3 kelebihan orang yang akan mengingati kematian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seseorang itu. Yang pertama, dia mengatakan orang yang mengingati tentang kematian ini akan mendapat kelebihan. Yang pertama, dia akan menyegerakan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang mengingati tentang kematian ni tuan-tuan, dia sentiasa mengingati bahawa diri ini mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin sekarang dia akan meninggal. Maka bila dia buat satu kesalahan, bila dia buat satu dosa, dia akan memperbanyakkan istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla, berbanding orang yang tidak mengingati tentang kematian. Orang yang tidak mengingati tentang kematian ini tuan-tuan, dia akan melambat-lambatkan taubat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tengok pada tubuh badan dia, dia katakan aku ni sihat lagi. Pergi cek, full check up dekat hospital, dekat klinik, doktor katakan cik tak ada masalah, darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, jantung tak ada. Maka dia merasakan bahawa dengan penyakit-penyakit itu tidak ada pada diri dia, seolah-olah kematian itu semakin jauh daripada dia. Sedangkan dia tak tahu bahawa kematian itu sentiasa mengintai pada diri dia. Maka walaupun dia tidak ada penyakit, tetapi dia tahu bahawa kematian itu sentiasa hampir, mungkin lebih dekat daripada diri dia tuan-tuan. Maka ketika itulah Nabi SAW mengatakan bahawa sesungguhnya kematian itu lebih hampir daripada tali selipar kita. Kematian yang ada pada diri kita ni tuan-tuan, Nabi katakan lebih hampir daripada tali selipar kita. Maka kalaulah dalam keadaan sedemikian, orang yang sentiasa mengingati tentang kematian, dia akan memperbanyakkan taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun hari itu dia tidak buat dosa, tetapi dia merasakan bahawa diri dia sentiasa membuat dan melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sentiasa mengingati kematian ini tuan-tuan, antara kelebihan yang Allah akan berikan kepada dia ialah hati yang qanaah. Hati yang qanaah ni tuan-tuan terhadap keduniaan. Sebab itulah para fuqaha ataupun para ulama mengatakan bahawa bila hati yang qanaah ini hidup di dalam diri seseorang ini tuan-tuan, dia akan mengelakkan diri dia daripada mencintai keduniaan. Bagaimana mencintai keduniaan ni tuan-tuan? Dia katakan bahawa cubalah elakkan daripada bila kita mencintai dunia dengan kita mengatakan siapa ni, rumah siapa, ni rumah aku, ni kereta siapa, ni kereta aku. Maknanya para ulama nak suruh kita, nak ajar kepada kita tuan-tuan, kita katakan ini adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Rumah yang kita duduk ni tuan-tuan adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Bila-bila masa Allah akan ambil. Kereta yang ada pada diri kita tuan-tuan adalah kurnian Allah Azza wa Jalla. Bila-bila masa Allah Subhanahu wa taala boleh ambil, bukan kemudian mutlak kita.
Walaupun kita bayar dengan gunakan duit gaji kita, dengan duit kita punya usaha, tetapi ia adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Bila Allah ambil perkara-perkara tersebut, hati kita redha, hati kita qanaah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan dan Allah mengambil segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga tuan-tuan, bila seseorang itu mengingati tentang kematian, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seseorang itu semangat untuk beribadah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ketika mana Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ini tuan-tuan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, disebabkan dia tahu bahawa dunia ini hanyalah sementara. Dia ini tuan-tuan menjadikan malam ni tuan-tuan, Fudail bin Iyad menjadikan malam itu adalah tempat untuk dia bermesra dengan Allah Azza wa Jalla, tempat untuk dia mengadu segala masalah pada siang hari kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau kita lihat seorang ulama, Sulaiman Ad-Dari, Sulaiman ya, dia mengatakan bahawa kalaulah bukan disebabkan malam adanya, maka aku tidak mahu untuk kekal lama di dunia ini. Sampai tahap macam tu. Syekh Sulaiman mengatakan kalau bukan disebabkan adanya malam, disebabkan malam itulah aku dapat bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, mengadu segala masalahku kepada Allah Azza wa Jalla, dapat merintih kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau bukan disebabkan adanya malam, aku tak nak hidup lama di atas dunia ini. Sampai tahap macam tu. Begitu juga dengan Fudail bin Iyad, dia menjadikan malam itu sebagai malam untuk dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana Imam Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, sehingga kan Imam Sufyan Ats-Tsauri ni tuan-tuan digelar sebagai As-Sajjad, bukan sajjad masa kini lah, tetapi digelar sebagai As-Sajjad. Sajjad ini makna dia orang yang kuat ibadah, kuat sujud di kepada Allah Azza wa Jalla. Sufyan Ats-Tsauri itu orang-orang yang soleh terdahulu. Sehingga kan kalau kita lihat Fudail bin Iyad, sehingga kan banyaknya dia beribadah pada waktu malam, maka dia menamakan pada waktu malam tersebut, dia katakan malam ini aku menamakan sebagai malam untuk sujud, malam untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana malam itu dijadikan sebagai malam untuk sujud? Dia akan melebihkan dan melamakan untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Malam besok pula tuan-tuan, dia akan katakan malam ini adalah malam rukuk. Di malam di solat itulah dia memperbanyakkan rukuk, melamakan rukuk di kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah amalan ulama-ulama salafun salih, orang-orang yang terdahulu tuan-tuan, dalam keadaan dia bersemangat untuk memperbanyakkan ibadah dia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia tahu bahawa dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu tidak ada benda yang dia akan bawa melainkan adalah amalan soleh yang dilakukan ketika mana di dunia ini tuan-tuan. Maka sebab itulah tuan-tuan, perkara yang kedua ialah banyak mengingati tentang kematian. Kemudian yang ketiga iaitu melihat orang mati. Melihat orang mati. Bila kita melihat orang mati tuan-tuan, dia juga merupakan satu amalan yang dapat melembutkan hati kita. Mungkin kita ni susah tuan-tuan untuk melihat orang mati, melainkan ataupun ada di kalangan kerabat kita, ataupun ada aksiden kita tengok dalam keadaan nazak, kita syahadahkan dia, mungkin itu kita berkesempatan untuk bertemu ataupun melihat orang yang mati. Tetapi kalau tak sempat untuk melihat kepada orang yang mati, seperti mana kita katakan melihat orang mati melalui sakaratul maut, sehingga jiwa dicabut serta membayangkan apa yang akan berlaku kepada dirinya. Dia tengok orang tu dalam keadaan sakaratul maut ni tuan-tuan. Sakaratul maut kita akan ceritakan dalam bab yang akan datang ni tuan-tuan. Dia katakan ketika mana dia melalui satu demi satu, fasa demi fasa, bermulanya daripada dia dah tergerak kepada hatinya bila dibukakan hijab dia, bertemu dengan para malaikat yang datang untuk mencabut nyawa dia. Ketika itu kita dapat melihat bagaimana kesakitan yang dia dialami. Dan ketika itu kita melihat dan kita bayangkan, ya Allah, kalaulah perkara ini, kalaulah orang yang dalam keadaan sakarat ini di tempat aku, ataupun aku berada di tempat dia, bagaimana aku akan melalui. Maka ketika itu dia mengatakan bahawa dapat mengekang hawa nafsu, membuang kesenangan duniawi, menyebabkan mata tidak dapat terpejam dan badan tidak dapat berehat, serta memberikan motivasi untuk melakukan amal soleh. Diceritakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala bahawa ketika dia melawat orang sakit, dia melihat orang yang tersebut dalam keadaan menderita akibat sakaratul maut.
Hasan Al-Basri kemudian pergi menemui keluarga orang itu, dan sesampainya di sana dia melihat semua anggota keluarganya berada dalam keadaan pucat. Mereka lalu berkata kepada Hasan Al-Basri, makanlah hidangan ini, semoga Allah memberkatimu. Maka dia berkata, kamu semua lebih berhak atas hidangan ini. Demi Allah, aku baru saja melihat orang yang sedang menanggung pedihnya sakaratul maut, dan aku tidak akan berhenti melakukan amal untuknya sehingga aku bertemu dengannya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, disebabkan dia melihat orang yang dalam keadaan sakaratul maut, menjadi motivasi kepada Hasan Al-Basri, aku takkan makan melainkan setelah aku bertemu dengan sakaratul maut. Maknanya tuan-tuan, ini adalah benda ataupun petanda positif. Sebab apa tuan-tuan? Contohlah, ketika mana kita hadir ke dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, motivasi iman kita, takwa kita akan bertambah. Orang nak buat maksiat ataupun orang ajak kita buat dosa dan sebagainya, kita akan ingat kematian dan sebagainya, maka kita akan cuba elak daripada perkara tersebut. Disebabkan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ini tuan-tuan, dia melihat tentang proses fasa-fasa orang yang dalam keadaan yang nak mati ni tuan-tuan, maka ketika itu termotivasi pada diri dia, ya Allah, kalaulah keadaan aku seperti orang ini dan aku tidak mempersiapkan diri aku untuk bertemu dengan kematian, bagaimana saat ketika itu? Adakah aku akan sanggup untuk makan ketika mana aku belum sempat bertemu dengan sakaratul maut? Tetapi itu adalah satu petanda positif yang perlu ada pada diri kita, agar kita menggalakkan diri kita untuk melakukan amal soleh. Kemudian dikatakan bahawa yang keempat, menziarahi kubur. Sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu menziarahi kubur, kerana perkara itu dapat menjadikan diri mengingati kematian dan kehidupan akhirat, serta menjadikan diri untuk hidup zuhud. Pertama, mendengar dengan telinga, kedua memberitahu pada hati akan hari kebangkitan, serta memupuk di dalam hati perasaan takut dan cemas ketika melihat orang sakit. Menziarahi dan melihat kubur orang Islam pengaruhnya lebih besar daripada perkara 1 dan 2 di atas. Sebab itulah kalau dalam hal ini tuan-tuan, Nabi SAW sentiasa akan pergi menziarahi kubur baqi' pada waktu malam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Nabi SAW nak melatih diri dia supaya ingat kepada kematian. Suatu hari kelak, ketika mana saat sunyi sepi sedemikian, sebeginilah keadaannya, aku akan berada bersama dengan orang yang berada dalam kubur. Ketika mana kita berada di dunia ini tuan-tuan, kita tak pernah melihat tentang perkara tersebut. Tetapi ketika mana kita berada di satu alam, ketika mana kita berada di satu kawasan yang bernama kubur, yang mana manusia yang berada dalam kubur tersebut tidak mampu untuk bercakap. Kita berbicara, kita boleh berbicara, tetapi mereka tidak mampu untuk membalas perbicaraan kita. Maka ketika itulah terdetik pada hati kita, suatu hari kelak kita akan bertemu dengan mereka, dan kita akan menjadi salah satu bahagian anggota keluarga mereka, iaitu alam kubur. Maka ketika itulah motivasi untuk melembutkan diri kita, agar ibadah kita akan berlebih baik ataupun lebih banyak untuk kita melakukan amal soleh. Baik, itu adalah perbahasan berkaitan dengan kelebihan orang menziarahi kubur untuk melembutkan hati yang menjadi keras. Baik, kemudian dalam perbahasan yang seterusnya, dia mengatakan bahawa ucapan yang perlu diucapkan ketika tiba di kubur dan hukum menangis di kubur. Rasulullah SAW bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur fadzuruha fa inna fi ziyaratiha tadhkirah. Dahulu aku melarangmu menziarahi kubur, tetapi sekarang ziarahilah, kerana menziarahi kubur dapat menjadi peringatan bagimu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man arada an yazuru qabran falyazuru wa la taqulu hajaran. Nabi SAW mengatakan bahawa sesiapa yang mahu menziarahi kubur, maka lakukanlah, tetapi jangan kamu mengucapkan kata-kata yang buruk. Sebab itulah dalam hal ini tuan-tuan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu hadis. Nabi mengatakan, apabila kamu melalui satu kubur orang mukmin, maka berilah salam kepadanya dengan mengatakan bahawa assalamu alayka ya ahli diyar. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana adab kita ni tuan-tuan. Kita mungkin salah anggap pada kubur. Kita menganggap kubur ini sebagai satu tempat pusara ataupun tempat kita kebumikan jenazah, tanpa kita memikirkan bahawa sebenarnya kubur itu merupakan
rumah-rumah kediaman ahli keluarga kita, rumah-rumah kediaman orang-orang mukmin, yang mana mereka ini memerlukan salam daripada kita, mereka juga memerlukan doa daripada kita. Mungkin kita katakan bahawa mereka mendapat nikmat daripada Allah Azza wa Jalla, dan barangkali orang berada dalam kubur tersebut mendapat azab daripada Allah Azza wa Jalla. Maka adab kita sesama muslim, tuan-tuan, ialah kita mendoakan kesejahteraan mereka, dan kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Dan bagi itu juga, tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana akhlak-akhlak ulama-ulama salafun salih terdahulu, ketika mana mereka masuk ke dalam kubur, tuan-tuan, ke dalam kawasan kubur, mereka akan mengangkat ataupun menanggalkan selipar-selipar mereka. Bagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika mana ada seorang tokoh ulama, ketika itu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala ni, tuan-tuan, ketika mana dia melaksanakan ibadat umrah, ketika itu dia datang ke Madinah Al-Munawwarah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Syekh Mutawalli Sya'rawi ni, tuan-tuan, sepanjang kali dia berjalan di Masjid An-Nabawi, dia akan menanggalkan selipar dan dia akan hanya menjenjeng saja selipar. Bila anak-anak murid ni, tuan-tuan, tengok, bila dia tengok saja perbuatan Imam Mutawalli Sya'rawi, ulama yang soleh, ulama yang zuhud, ulama kibar, ahli mufassirin, melakukan perbuatan sedemikian, menjadi satu kepelikan kepada anak-anak murid. Lalu dia tanya kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi, "Wahai Syekh, kenapa kau buat macam ni?" Dia katakan, "Sesungguhnya aku sedang memijak bumi yang mana di bawahnya terdapat jasad orang yang mulia, iaitu baginda Nabi SAW. Aku tak nak selipar aku yang buruk ini memijak tanah yang mana di bawahnya terdapat jasad baginda Nabi SAW." Sampai tahap macam tu ulama mengajar kita berkaitan dengan adab kita sesama orang yang telah meninggal. Ini tidak, tuan-tuan. Kadang-kadang kita lihat ada sebahagian di kalangan kita ni, tuan-tuan, yang masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam kawasan kubur, bukan hanya sekadar tidak beradab, bukan hanya sekadar tidak menjaga mulut, tetapi siap maki-maki lagi orang yang dah meninggal ni, tuan-tuan. Ni kubur ni bukan buih besar dia punya puaka ni, kan? Bukan buih besar hantu raya dia. Kita siap tuduh orang tersebut punya hantu raya, puaka dan sebagainya. Di manakah akhlak kita? Kita masuk ke dalam kubur, kita duduk di atas kubur tersebut, tuan-tuan, itu bukan di antara adab yang baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita. Bayangkan, tuan-tuan, kalau rumah kita, tuan-tuan, orang datang rumah kita, duduk di sofa kita dengan cara yang biadab, letakkan kaki di atas sofa kita pasti marah. Begitu juga dengan adab ketika mana kita masuk dalam kubur. Pastikan adab-adab yang ditunjukkan oleh ulama Nabi SAW, ulama-ulama yang terdahulu, diajarkan kepada kita dengan cara memberi salam yang pertama, kemudian bagaimana cara adab kita berkata-kata dengan mereka, kemudian bagaimana akhlak dan perbuatan kita, tidak memaki, tidak mengutuk, tidak menyumpah, tidak mengeluarkan kata-kata kesat, walaupun orang kita bergurau dengan kawan-kawan kita yang masih hidup. Tetapi perlu untuk kita tahu bahawa kita sedang menziarahi kubur yang mana satu hari kelak, tuan-tuan, kita akan bersama-sama dengan mereka di dalam kubur tersebut. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan bahawa ma min rajulin yamurru biqabri akhihi almu'min kana ya'rifu fasallama alaihi illa radda alaihi salam. Nabi mengatakan bahawa apabila seseorang itu lalu di kubur orang mukmin yang dikenalinya, kemudian memberi salam untuknya, maka orang mukmin yang meninggal dunia tersebut akan membalas salamnya. Maka ini adalah hadis daripada Abu Umar dan juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dengan mengatakan orang yang di dalam kubur itu, apabila kita memberi salam kepada mereka, mereka akan menjawab salam itu daripada sebagai tanda jawab kepada kita. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebahagian daripada perbahasan kita pada hari ini berkaitan dengan bagaimana cara kita nak melembutkan hati yang telah menjadi keras. Kemudian apakah adab-adab kita dalam kita menziarahi kubur. Kemudian kita akan masuk kepada bab yang seterusnya berkaitan dengan orang mukmin meninggal dunia dengan wajah yang berkeringat, iaitu husnul khatimah, dan bagaimana cara ruh keluar daripada jasad orang mukmin. Perbahasan ini mari insya-Allah kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.